Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Thailand merancang memendekkan tempoh kuarantin wajib bagi warga asing yang tiba dari negara berisiko rendah. Pengarah bahagian penyakit berjangkit Dr. Safon Yamsiri Tavon berkata, tempoh itu dikurangkan daripada 2 minggu kepada 10 hari. Ia melibatkan warga asing yang mempunyai visa pelancong khas dan warga Thailand yang baru pulang dari seberang laut. Berdasarkan kajian, jangkitan COVID-19 biasanya dikesan dalam tempoh 10 hari pertama di pusat kuarantin. Sepanjang tempoh itu, penyebaran virus dapat dicegah melalui pengurusan risiko yang baik. Portugal akan menguatkuasakan darurat kesihatan minggu depan. Pengumuman dibuat oleh Presidennya Marcelo Rebelo de Sousa. Ini bagi membolehkan sekatan lebih ketat dalam usaha membendung penularan COVID-19. Pelaksanaan perintah itu untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 minggu. Portugal melaporkan kira-kira 167,000 kes COVID-19 dengan lebih 2,700 kematian. Argentina bakal menerima sekurang-kurangnya 10 juta dos vaksin COVID-19 jenis Sputnik V yang dibangunkan Rusia seawal-awalnya bulan depan atau Januari 2021. Perkara itu dinyatakan Presiden Alberto Fernandez. Meskipun penggunaan vaksin itu mendapat kritikan pelbagai pihak, namun sekiranya ia dapat menyelamatkan nyawa pesakit pandemik di negara itu, maka ia perlu dimanfaatkan. Sementara itu, $370 juta bawah program pinjaman diluluskan dana keuangan antarabangsa IMF kepada Afghanistan. Menurut kenyataan IMF, pinjaman bagi tempoh 42 bulan itu sebagai usaha menangani wabak COVID-19 di negara tersebut. Ia juga bertujuan membantu menstabilkan ekonomi selain menjadi pemangkin sokongan penderma. Menerusi kemudahan kredit lanjutan, pemerintah akan menerima $115 juta dengan kadar segera, manakala bakinya secara ansuran. Dalam tempoh 24 jam lepas, Amerika Syarikat merekodkan kes harian tertinggi COVID-19 buat hari ketiga berturut-turut. Lebih 127,000 kes baru dilaporkan manakala angka kematian 1,149. Data terbaru yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University menyatakan negara itu merekodkan lebih 236,000 kematian sementara jumlah keseluruhan jangkitan kini 9.7 juta. Beralih ke perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, peluang calon Demokrat Joe Biden ke White House semakin hampir. Berdasarkan perkembangan semasa, Biden dilaporkan mendahului Presiden Donald Trump di Pennsylvania dan Georgia. Di Pennsylvania, Biden mendahului lebih 14,000 undi. Manakala di Georgia, pengurus sistem pengundian Gabriel Sterling berkata Biden mendahului dengan 1,585 undi. Secara keseluruhan, Biden mendahului dengan 264 undi elektoral, manakala Trump 214. Dalam pada itu, Trump berkata tindakan undang-undang membantah keputusan pilihan raya itu di beberapa negeri yang menjadi medan pertempuran penting baru sahaja bermula. Beliau mendakwa adalah salah bagi Biden untuk menuntut kemenangan sebelum masanya. Kami selalu kempen Trump mengemukakan tuntutan mahkamah terhadap lembaga pemilihan daerah Philadelphia yang mahu proses pengiraan dihentikan kecuali pemerhati Republikan dibenarkan masuk ke pusat penjumlahan undi. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO menggesa Iran menyegerakan siasatan nahas membabitkan pesawat Ukraine yang ditembak jatuh pada 8 Januari lalu. Tehran juga diminta mengeluarkan laporan akhir kejadian itu. Menerusi satu kenyataan, ICAO menuntut Iran mempercepatkan siasatan. Pesawat malang itu ditembak sebaik berlepas dari lapangan terbang Tehran, meragut nyawa kesemua 176 penumpang dan anak kapal. Sebelum ini, Iran menegaskan akan mengeluarkan maklumat lengkap berhubung siasatan itu pada hujung Oktober 2020. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Southampton merampas kedudukan teratas selepas menewaskan Newcastle 2-0 awal pagi tadi. Kedua-dua gol diperoleh menerusi Shea Adams pada minit ke-7 dan Stuart Armstrong minit ke-82. Skuad kendalian Ralph Hasenhüttl kini berkongsi 16 mata dengan Liverpool namun dibezakan defisit jaringan. Kedudukan itu bagaimanapun dijangka berubah apabila beberapa pencabar akan turun beraksi awal pagi esok dan Isnin.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Othman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.